Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ni, Cik Okey nak kongsikan cara buat almond London. Cik Okey juga akan kongsikan tips bagaimana coklat tidak melekat dekat paper cup. Jom kita tengok bahan dan cara buatnya. Okey, mula-mula Cik Okey akan bakar dulu kacang almond ni. Cik Okey bakar badam ni sampai dalam dia betul-betul garing ya, tak ada putih-putih lagi. Barulah badam ni akan kekal rangup. Okay, Cik Okey akan bakar juga badam cincang ni, almond ni. Ni pun sama, bakar almond nips ni sampai betul-betul garing. Okay, Cik Okey akan buat gula icing sendiri. Ini adalah gula pasir biasa ni. Cik Okey akan timbang sebanyak 80 gram. Kemudian Cik Okey akan kisar sehingga halus jadi seperti gula icing. Tak nak terlalu manis, jadi Cik Okey akan timbang sebanyak 80 gram gula pasir. Okay. Kalau suka manis sikit boleh letak 90 gram lah. Okay, Cik Okey timbang 80 gram gula pasir ni. Ni dia selepas Cik Okey kisar jadikan seperti gula icing. Sini ada nestem. Cik Okey akan kisar sebanyak setengah cawan. Boleh juga gantikan dengan serbuk badam ataupun cornflake yang dikisar. Okey. Ini setengah cawan lebih kurang dalam 30 gram lah. Cik Okey akan kisar halus juga. Okey, ini dia nestem yang telah dikisar halus. Kemudian Cik Okey timbangkan tepung gandum. Cik Okey menggunakan tepung gandum cap roast. Cik Okey timbangkan sebanyak 250 gram tepung gandum. Kemudian Cik Okey akan ayatkan. Yang dah ayak ni ketepikan dulu. Kemudian Cik Okey akan timbangkan 200 gram tepung naik sendiri. Tepung ni boleh dibeli di kedai jual bahan-bahan kek. Ada tips kat sini, kalau tak ada tepung naik sendiri pun tak apa. Boleh gunakan 450 gram tepung gandum dan tambahkan 1 sudu kecil serbuk penaik ataupun baking powder. Kemudian ayatkan sekali dengan tepung gandum tadi. Kemudian gaul sebatikan kedua jenis tepung tadi. Okey, tadi kita dah kisar serbuk nestem. Kita campurkan sekali dengan tepung. Setengah cawan nestem kita kisar. Kita campurkan sekali dengan tepung yang kita dah ayak. Okey, bahan kering semua kita satukan je ya. Okey, kat sini ada tips saya. Cik Okey akan campurkan 2 sudu besar tepung beras supaya kita punya kuih ni kekal rangup. Okey, dekat sini ada tepung beras Cik Okey nak letak 2 sudu besar sudu ni tablespoon ni. Cik Okey pakai sudu ni. Okey, ayak 2 sudu sekali. Campurkan. Okey. 1 2. Okey. Gaul sebatikan lagi bahan kering ni. Ni Cik Okey panggil bahan B lah. Tepung gandum, tepung naik sendiri, serbuk nestem dan tepung beras Gaul sebatikan. Okey, dah sebati. Kita akan letak tepi dululah. Kita akan sediakan bahan A pula Okey, sekarang Cik Okey akan sediakan bahan A Cik Okey akan timbang 250 gram butter. Cik Okey pakai butter cup tong ni Okey, Cik Okey pakai ni butter cup tong ni. Nak pakai yang buku tu pun boleh. Dia dah siap-siap sukat kan. Okay, kita letak tepi dulu. Okay, sekarang kita nak sediakan kuning telur. Yang ni Cik Okey ada sebiji telur yang baru keluar daripada peti ais Cik Okey nak guna kuning telur yang sejuk. Kuning telur sejuk baru keluar peti ais ni. Allah, pecah pula kuning dia. Keluarkan sikit-sikit. Dah terlebih. Dia terpecah pula kuning dia. Ini kuning telur
Kalau nak guna sebiji telur sebenarnya pun boleh. Biskut kita akan rasa lebih crunchy lah, lebih rangup tapi ni Cik Okit ambil kuning telur saja, termasuk sikit putih tapi tak apalah. Boleh je sebenarnya nak guna kalau sebiji pun. Kita ambil sekali lagi kita punya butter ni. Kita akan campurkan dengan gula yang kita pisah tadi. Kita ada buat gula icing sendiri kan. 80 gram tadi Cik Okit pisah gula pasir 80 gram jadikan dia gula icing lah. Gula icing ni bagus buat sendiri. Nak pakai yang sedia ada pun boleh, tapi Cik Okit tak berapa gemar lah sebab kadang gula icing ni memang ada campuran tepung jagung kan. Okay. Kita sebati, gaulkan sebati dulu gula dengan butter ni. Gaul manja-manja je, kita tak perlu pukul dia sampai kembang. Kita nak asalkan gula dengan butter ni sebati saja. Okay. Semua jenis kuih raya pun sama je step awal ni. Pukul butter dengan gula sampai sebati. Tapi pukul manja-manja je lah. Cik Okit gunakan senduk kayu macam ni. Asalkan dia sebati macam tu. Okay. Gaul sampai rata. Gula dengan butter dah rata macam ni, masukkan 1 biji kuning telur yang baru keluar dari peti sejuk tadi ya. Okey, gaul lagi, patikan. Cik Okit akan campurkan dengan sedikit esen vanila supaya kurang sikitlah bau hanyir telur tu ya. Okey. Masukkan sedikit esen vanila. Okey, gaul lagi sampai sebati semuanya. Tak perlu gunakan mixer ya. Kalau pakai senduk kayu ni saja. Okey, bahan A dah pun siap Okey, bila bahan A dah sebati macam ni, okey, kemudian kita boleh campurkan bahan B, bahan tepung yang kita dah ayak tadi. Masukkan sedikit demi sedikit lah. Okey, gaul sampai dia jadi dough yang tak melekat kat tangan Masukkan sikit demi sedikit lah biar mudah untuk kita sebatikan. Dah boleh lah kita gaul dengan tangan pula. Okey, sekarang Cik Okit akan sambung uli guna tangan ya. Ni Cik Okit pakai sarung tangan. Sarung tangan ni memang khas untuk handle makanan So jangan risau. Gaul sebatikan sampai dia jadi dough yang sebati dan tak melekat dekat tangan. Okay. Ada tips dekat sini Cik Okit nak kongsikan. Untuk dough kuih almond London ni, kita tak perlu buat dia sampai lembek sangat. Sebab kita nak kurangkan dia punya kelembapan supaya bila kita bakar nanti kuih dia cepat rangup. Kalau kita masih ada putih-putih kuih dia tak bakar betul kan. Jadi kuih ni akan cepat lemau. Pernah kan makan kuih almond London ni, awal-awal je dia rangup. Bila dah 2-3 hari dia lemau kan. Tu sebab kita bakar dia tak cukup garing. Dia masih basah lagi. Untuk almond London ni tak apa dough dia berderai sedikit. Tak apa. Okey, guna je resepi yang Cik Okit bagi tadi tu. InsyaAllah kuih jadi rangup dan sedap. Okey, macam ni dah jadi dough ni. Tak apalah dia berderai sedikit. Nanti kuih akan jadi lebih rangup lah sebab kurang lembapan kan. Okey, bila kita nak tahu macam ni kita nak tahu dough dia dah okey ke tak. Okey, cubit sikit, senang untuk kita bentukkan. Sini So maksudnya dough kita dah okey. Tapi kalau lah kita uli-uli ni, dough kita ni keras sangat, susah kita nak bentukkan. Kita boleh tambahkan sedikit butter sampai dia jadi dough yang lembut lah. Kalau terlebih lembek, kita tambahkan tepung gandum. Okey, so sekarang Cik Okit nak masukkan almond ke dalam kuih ni ya. Okey, sekarang Cik Okit nak sediakan dulu loyang. Okey, sapukan sedikit butter supaya kita punya baking paper nanti melekat, tak bergerak-gerak lah. Okey, kemudian Cik Okit nak start. Okey, kita sediakan satu sudu kecil.
Okey, satu sudu kecil ni sebagai penyukat lah. Okey, Cik Okey tak ada sudu metrik tu, pakai je sudu KFC ni. Tapi sudu ni. Supaya kita punya kuih ni, dough kita ni sama saiz. Kita jadikan satu sudu kecil ni sebagai penyukat lah. Supaya kita punya almond London ni semua sama saiz Ini cara Cik Okey lah. Kalau nak timbang pun boleh. Ni tadi Cik Okey dah pakai tepung naik sendiri. Jadi bila kita buat ni, dia akan mengembang bila kita bakar. Dia jadi lagi besar. Kalau kita awal-awal kita ambil besar, nanti lepas bakar dia jadi lagi besar. Okey, Cik Okey ambil saiz ni lah. Okey, tak adalah besar sangat. Okey, sebab nanti kita bakar dia akan kembang sedikit lah. Okey. Tadi kita ambil macam ni, tekan macam ni. Kemudian kita tutupkan lah. Okey, buat bentuk bujur lah macam ni Okey, kalau suka bulat boleh je buat bentuk bulat. Okey, bentukkan macam ni. Nampak tak saiz dia? Okey, susun dalam loyang. Okey, Cik Okey tunjukkan lagi. Ambil satu sudu kecil ni, tak kisahlah apa-apa sudu penyukat Yang penting kita nak dia sama saiz lah. Okey, Cik Okey tak ambil saiz yang lebih besar sebab lepas kita bakar ni dia akan mengembang. Dia jadi lebih besar daripada saiz yang kita uli tadi tu Okey, buat macam ni. Dan ambil sebiji kacang almond, tekan dia macam ni. Okey. Tutup. Okey. Golik-golikkan dia. Nampak tak saiz dia? Nanti lepas kita bakar dia akan kembang sedikit lagi. Okay. Susun lagi sini. Okey, susun ni jarak sikit nak bagi dia ruang untuk dia kembang. Kita tak nak bagi dia bercantum sebab kita nak elakkan kuih ni tak masak dalam. Kadang kalau dia dah bercantum, nanti yang tempat bercantum tu dia tak cukup masak kan, jadi dia akan cepat lemau. Okey, ni sudu penyekat. Okey, dough Cik Okey ni memang berderai sikit sebab Cik Okey nak kekalkan kerangupan dia lama. Okey, ambil kacang almond ni. Okey, kita jangan bagi dough ni terlalu lembut sangat. Sebab kita takut nanti kita bakar dia tak garing-garing sampai dalam. Tu yang cepat lemau tu kan. Ada tips dan cara dia nak buat almond London ni biar kekal rangup. Okey, ikut je cara Cik Okey ni. Okey, susun jarak sikit. Okey, buat sama saiz. Dan buatlah seterusnya sampai habis. Okey, bila hampir siap ni, sementara tu boleh panaskan oven suhu 150 hingga 170 selama 15 ke 20 minit lah, mengikut oven masing-masing Kena kenal oven masing-masing Cik Okey dah panaskan oven selama 10 minit Sekejap lagi nak bakar Cik Okey dah siap gentil. Cik Okey akan bakar suhu 170 selama 20 minit mengikut oven masing-masing. Okey, Cik Okey akan bakar selama 20 minit suhu 170 mengikut oven masing-masing Okey, selepas 10 minit Cik Okey akan terbalikkan terbalikkan macam ni. Pusingkan biar dia masak sekata. Okey, masukkan semula dekat rak tengah Okey, kemudian masak lagi 10 minit. Sementara tunggu kita punya biskut almond masak, kita bolehlah sediakan kita punya paper cup. Cik Okey terus sejukkan dekat atas paper cup ni lebih mudah kerja. Okey, ni dia selepas dibakar sedikit keperangan. Okey, Cik Okey bakar sehingga tapak dia warna perang macam ni, panas ni. Kemudian Cik Okey terus je transfer ke atas paper cup. Cik Okey sejukkan dekat situ. Tapi kalau anda tak nak terus buat sampai habis, macam nak bakar biskut hari ni, nak celup coklat besok, jangan letak terus atas paper cup ni. Boleh simpan ke dalam balang. Sekarang Cik Okey akan tunggu sampai biskut almond ni betul-betul sejuk, baru Cik Okey curah coklat. Supaya biskut almond ni akan kekal rangup lebih lama. Jangan curah coklat ni masa biskut masih panas
Okey, sekarang Cik Okey nak sediakan coklat untuk celup biskut Almond London. Kat sini Cik Okey ada brand Beryl coklat dark compound Beryl. Okey, kalau nak guna milk compound pun boleh, tapi Cik Okey tak suka manis sangat. Kalau guna dark lebih sedap lah. Okey, dan ada shortening ni lemak sayuran Okey, mula yang kat sini ada 200 gram coklat. Cik Okey akan potong-potong dulu supaya mudah untuk kita cairkan nanti. Bila kita potong-potong, coklat dia lebih cepatlah untuk cair. Okey, dekat sini Cik Okey akan gunakan kaedah double boil untuk cairkan coklat ni. Panaskan satu periuk kecil yang berisi air. Yang penting kita punya mangkuk untuk double boil lebih besar daripada mangkuk yang kita nak rebus ni lah. Okey, mangkuk ni kena kecil. Okey, yang letak coklat ni kena besar supaya kita boleh gunakan wap dia untuk cairkan coklat macam ni lah. Okey, bila dia mendidih dan ada wap nanti, baru kita letakkan coklat atas periuk ni. Okey, so Cik Okey akan tunggu air ni mendidih dulu ya. Okey, Cik Okey dah transfer coklat yang Cik Okey potong-potong tadi ke dalam satu periuk kecil. Okey, untuk kita double boil kejap lagi Untuk lemak sayuran ni Cik Okey akan guna dalam satu sudu besar ataupun satu sudu makan. Tujuan kita guna shortening ni adalah untuk bagi kita punya coklat ni berkilat. Berkilat dan cantik. Tapi jangan letak berlebihan Kalau letak berlebihan, kita takut nanti kita punya coklat akan melekat dekat kita punya paper cup. Okey, jadi tak cantik lah. Okey, lepas tu nanti coklat tu lambat nak kering. Jadi kita guna satu sudu makan sahaja atau satu sudu besar sahaja untuk 200 gram coklat. Okey, air dah pun mendidih kita boleh double boil Letakkan periuk coklat ke atas periuk yang ada air mendidih. Okey, kemudian masukkan satu sudu besar shortening satu sudu makan ni. Tapi Cik Okey masukkan setengah sudu makan dulu ya. Tak ke dalam Okey, coklat dah mula cair dengan kaedah double boil. Hati-hati dengan wap panas. Okey, kita tambahkan sedikit lagi. So kita kena pandai mengagak juga. Kita tak nak dia terlalu cair sebab kita nak coklat ni lepas kita dah salut dekat biskut Almond London, kita nak dia mengeras balik. Kalau kita terlebih shortening, kita takut coklat tu dia tak mengeras lah dan dia akan melekat dekat paper cup. Baru lagi sampai coklat ni cair. Kita tambah lagi shortening sebab dia masih berketul lagi. Okey, Cik Okey akan tuangkan coklat yang cair ni ke dalam piping bag ya. Agar mudah Cik Okey nak salut coklat nanti. Pastikan coklat ni masih suam lah supaya dia mencair. Okay. Ni dia. Cik Okey akan potongkan sedikit hujung dia ni. Kena buat cepat sebab coklat ni cair. Lepas tu panas pula tu. Mudahlah cara ni, lebih cepat daripada kita celup satu-satu tu. Tapi kita memang tuang coklat dia banyak lah atas ni. Okay, ni almond nib yang Cik Okey dah sangai ataupun
Dah masukkan dalam oven, dah bakar awal tadi sebelum coklat ni mengeras, kita letaklah. Okey, kalau nak tabur banyak pun boleh, nak tabur sikit pun boleh, terpulanglah pada cita rasa masing-masing. Ni coklat nak jimat lah sebab nak buat banyak kan. So dapat seorang sikit pun jadilah. Okey, sempat lagi tambah almond ni. Okey, coklat akan tunggu dia punya coklat mengeras, baru coklat simpan dalam balang ya. Coklat letak dalam suhu bilik je, tapi kalau nak cepat boleh masukkan juga ke dalam petak ais. Alhamdulillah, biskut almond London coklat dah siap Sekejap saja proses dia. Selamat mencuba. Okey, sekarang dia punya coklat dah mengeras Okey. Bolehlah kita simpan dalam balang. Okey, untuk kuih ni dia dah sejuk. Okey, untuk biskut almond ni dah sejuk Tapi Cik Orchid tak nak salut hari ni lah coklatnya, sebab Cik Orchid tak ada kesempatan hari ni. Mungkin esok. Jadi cara Cik Orchid simpan dalam balang ni. Besok kita boleh salut coklat lah. Tapi pastikan dia dah betul-betul sejuk lah. Okey. Okey, coklat dia dah mengeras Bolehlah Cik Orchid simpan dalam balang sekarang Coklat dia dah mengeras. Okey, kalau nak cepat memang boleh simpan dalam petak ais lah. Ambil balang terayu, masukkan. Okey, dan susunlah. Tengok coklat dia tak melekat pun dekat paper cup. Jangan skip video untuk dapatkan rahsia biskut almond London yang kekal rangup dan coklat tidak melekat di paper cup. Selamat mencuba.